Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haikal bin Abu Hanifah, kelas DS14, nombor angka giliran 20221742 Okey, subjek ini adalah subjek PJMS 2003, Kurikulum Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan untuk Sekolah Menengah. Pensyarah yang mengajar adalah Muhammad Faizul bin Maksum. Okey, pembentangan digital kita pada hari ini ialah tentang kategori jaring bola tampar. Okey, skop pembelajaran kita pada pagi ini adalah tentang bidang kemahiran jaring iaitu bola tampar. Aspek 1, kemahiran pergerakan domain psikomotor. Aspek yang kedua adalah aplikasi pengetahuan dalam pergerakan. Aspek kelima, kesukanan domain efektif dan standard prestasi. Okey, kelompok bidang kemahiran dan bidang. Okey, kelompok bidang ada dua iaitu bidang kemahiran dan juga bidang kecergasan. Bagi bidang kemahiran ada 3 aspek. Aspek yang pertama adalah kemahiran pergerakan, yang kedua aplikasi pengetahuan dalam pergerakan dan kesukanan. Okey, untuk dalam bidang kecergasan pula terdapat 3 juga iaitu aspek kecergasan meningkatkan kesihatan, aspek aplikasi pengetahuan dalam meningkatkan kecergasan, dan yang terakhir adalah kesukanan. Itu adalah dalam bidang kecergasan dan juga dalam bidang kemahiran. Okey, KSM Pendidikan Kesihatan. Apa itu KSM? KSM ini adalah satu rujukan ataupun satu garis panduan untuk guru untuk mengajar. Yang pertama, isi kandungan yang ada dalam KSSM Pendidikan Kesihatan ini adalah yang pertama, pendidikan kesihatan reproduktif dan sosial atau dikenali sebagai PIRS. Yang kedua, pemakanan, dan yang terakhir adalah pertolongan cemas. Okey, jumlah keseluruhan adalah 18 jam. Okey, apakah itu pentaksiran? Okey, pentaksiran ini dijalankan bagi menilai tahap penguasaan atau mengetahui tahap kefahaman pelajar terhadap satu pembelajaran yang telah disampaikan. Okey, sebagai contoh bagaimana kita nak menilai seorang itu, kita menggunakan pelbagai pentaksiran. Sebab pentaksiran dari segi lisan, dari segi pemerhatian dan juga dari segi percakapan. Dengan segala-gala pentaksiran tersebut, kita dapat menilai tahap pemikiran ataupun penguasaan individu ataupun murid itu sendiri. Okey, menurut KPM 2013, pentaksiran ini adalah proses mendapatkan maklumat dengan menggunakan pelbagai kaedah dan pendekatan, tidak kira sama ada secara formatif ataupun sumatif, formal dan informal, dalaman ataupun luaran. Tujuannya adalah sama bagi mendapat evidence yang boleh dipertimbangkan dan seterusnya membuat penghakiman tentang sesuatu produk pendidikan yang telah dijalankan. Okey, pentaksiran juga adalah untuk merangkumi aktiviti menghurai, mengumpul, merekod, memberi skor dan menginterpretasi maklumat tentang pembelajaran seorang pelajar bagi suatu tujuan. Pentaksiran juga merupakan satu proses untuk mendapatkan gambaran tentang prestasi pembelajaran seorang pelajar dalam suatu subjek atau aktiviti pembelajaran. Aktiviti pentaksiran dijalankan secara berterusan. Okey, tujuan pentaksiran ini adalah untuk memproses ataupun mendapatkan gambaran tentang prestasi seseorang dalam pembelajaran, menilai aktiviti yang dijalankan semasa pengajaran dan pembelajaran, mendapatkan maklumat secara berterusan tentang pengajaran dan pembelajaran,
memperbaiki pengajaran dan pembelajaran, serta merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang tersusun dan sistematik bersesuaian dengan tahap keupayaan murid, melibatkan semua atau sebahagian besar murid dalam kelas secara efektif, merancang dan melaksanakan aktiviti tindak susul yang berkesan. Dia untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran. Okey, aspek-aspek utama dalam pentaksiran ni terdapat beberapa, iaitu instrumen kumpulan yang ditaksir iaitu murid itu sendiri, respon kumpulan pentaksir iaitu guru-guru dan juga skor. Okey, itu adalah sedikit sebanyak tentang pentaksiran. Seterusnya kita akan ke maksud SK, SP dan standard prestasi. Apa itu SK, SP dan standard prestasi? Bagi untuk standard kandungan ataupun SK, dia adalah untuk memberi petunjuk ataupun tahap kebolehan murid dalam lingkungan ataupun kelompok standard pembelajaran. Okey, itu adalah standard kandungan. Bagi standard pembelajaran pula, ia adalah perincian kepada standard kandungan yang perlu diajar kepada murid. Sebagai contoh, standard pembelajaran ni bagaimana kita nak mengajar ataupun objektif yang kita nak mencapai dalam setiap pengajaran yang telah kita mengajar kepada murid itu sendiri. Okey, standard prestasi pula. Apa ini standard prestasi? Standard prestasi ni adalah indikator tahap penguasaan murid setelah guru selesai PDP yang ditetapkan dalam SK dan SP. Dalam standard prestasi, dia ada 6 tahap ataupun tahap penguasaan dia. Daripada tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, hinggalah ke tahap yang ke-6 ataupun kami mengenalkan dia dengan TP6, daripada TP1 hingga TP6. Okey. Bagaimana ini mendapatkan TP6? TP6 ni, murid itu sendiri perlu mereka cipta ataupun perlu menjadi seorang guru muda ataupun guru muda bagi murid-murid yang lain ataupun bagi rakan-rakan yang lain. Murid itu sendiri dapat mengaplikasikan, dapat menerangkan dan dapat menjana satu idea yang baru dalam tahap penguasaan tersebut. Okey, itu adalah maksud bagi SK, SP dan juga SPI ataupun standard prestasi. Okey, bidang yang kita nak merungkai ataupun bidang yang kita nak membincangkan pada hari ini adalah tentang bidang kemahiran kategori bola tampar. Apa itu bola tampar? Bola tampar ini merupakan permainan dalam kategori jaring menurut Bangka Tope 1982. Okey, menerusi kemahiran bola tampar di tingkatan 1, murid diberi pendedahan awal tentang kemahiran menyangga, mengumpan, servis, merenjam dan mengadang. Okey, kandungan dalam bidang ini membolehkan murid mengaplikasikan prinsip, mekanik dan konsep pergerakan semasa bermain permainan kecil yang memberi fokus kepada penggunaan kemahiran bola tampar ini. Seterusnya kita pergi kepada kemahiran pergerakan iaitu domain psikomotor. Okey, dalam bola tampar ini, aspek yang pertama yang diterangkan ataupun dititik beratkan adalah kemahiran pergerakan iaitu domain psikomotor. Okey, standard kandungan yang ataupun SK dalam kemahiran asas bola tampar ialah 1.5, iaitu melakukan kemahiran asas bola tampar dengan lakuan yang betul. Okey, kita bukan nak mengajar mereka menjadi atlet, tetapi kita ingin mendedahkan murid-murid mereka tentang asas-asas bola tampar ataupun asas-asas kemahiran bola tampar itu sendiri.
Okey, jadi untuk murid itu mendapat sekurang-kurangnya tahu tentang asas uh, kemahiran bola tampar itu, murid boleh melakukan kemahiran menyangga bola semasa menghantar dan menerima mengikut situasi permainan. Itu bagi standard pembelajaran yang pertama. Yang kedua pula ialah murid itu boleh melakukan kemahiran mengumpat bola semasa menghantar dan menerima mengikut situasi permainan. Itu yang kedua. Yang ketiga pula adalah melakukan kemahiran servis bawah dan servis atas dalam situasi permainan. Yang keempat adalah melakukan kemahiran merejam bola dalam situasi permainan. Dan yang terakhir adalah pelajar itu sendiri boleh melakukan kemahiran mengadang bola dalam situasi permainan. Okey, seterusnya kita pergi kepada pembentangan digital. Okey, apa itu pembentangan digital? Pembentangan digital ni adalah satu platform untuk memudahkan guru itu sendiri dalam membuat proses pembelajaran dan pengajaran. Okey, yang pertama, dengan menggunakan pembentangan digital, dia dapat dapat melakukan pentaksiran atas talian. Dia adalah untuk memudahkan akses kepada guru dan pelajar dan dapat meningkatkan kemahiran ICT guru dan pelajar. Okey, pembentangan digital ni terdapat pelbagai platform-platform yang guru boleh menggunakan seperti Microsoft PowerPoint, Canva, Google, Excel, video recording, semua itu adalah tentang berkaitan dengan pembentangan digital. Dan seterusnya boleh menggunakan seperti Wordwall, Quizizz untuk melakukan kuis ataupun pentaksiran yang berkaitan dengan pengajaran yang kita ingin mengajar. Jadi ini secara tidak langsung kita dapat memudahkan guru dan juga pelajar itu untuk melakukan sesuatu yang baru ataupun melakukan pentaksiran dengan cara yang baru dan mudah dan lebih efektif. Okey, seterusnya kita pergi ke pentaksiran secara formatif. Apa itu pentaksiran secara formatif? Okey, dia adalah untuk mengesahkan tujuan pengajaran dan meningkatkan standard pengajaran. Okey, penilaian formatif ini merupakan prosedur julat penilaian rasmi dan tidak rasmi yang digunakan oleh para guru semasa proses pembelajaran bagi menyesuaikan aktiviti mengajar dan pembelajaran bagi meningkatkan pencapaian murid. Ia biasanya membabitkan maklum balas kualitatif bagi kedua-dua pelajar dan guru yang menumpukan pada perincian kandungan dan prestasi. Ia biasanya bertentangan dengan penilaian sumatif yang bertujuan untuk memantau hasil pendidikan, selalunya untuk tujuan tanggungjawab luaran. Okey, formatif ini juga tidak mempunyai makna yang ditarifkan dan diterima secara meluas. Menurut Black dan William, menggunakan takrifan meluas iaitu semua aktiviti yang dijalankan oleh guru-guru dan ataupun oleh pelajar-pelajar, ia memberi maklumat yang digunakan sebagai maklum balas untuk mengubah suai aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang melibatkan mereka. Selari dengan garis yang sama, Cowie dan Bell mentakrifkan bahawa penilaian formatif ini adalah sebagai proses yang digunakan oleh guru dan pelajar untuk mengiktiraf dan memberi maklum balas kepada pelajar dalam usaha untuk meningkatkan pembelajaran itu ketika pembelajaran. Penilaian formatif ini biasanya berbeza dengan penilaian sumatif yang sebelumnya menyokong guru dan pelajar dalam membuat keputusan semasa proses pendidikan dan pembelajaran. Sementara kedua
berlaku pada akhir unit pembelajaran dan menentukan sama ada kandungan yang diajar dibekalkan dalam ingatan. Penilaian formatif tidak dibezakan melalui format penilaian, tetapi melalui cara bagaimana maklumat itu digunakan. Ujian yang sama boleh bertindak sama ada sebagai formatif atau sumatif. Walau bagaimanapun, beberapa kaedah penilaian adalah lebih sesuai kepada satu tujuan yang lain. Okey, itulah maksud penilaian formatif. Okey, seterusnya adalah pentafsiran sumatif. Apa itu pentafsiran sumatif? Pentafsiran sumatif ini adalah pengetahuan pembelajaran pelajar pada akhir program latihan. Yang kedua, ia membantu guru untuk meletakkan penanda aras untuk menilai pencapaian pelajar. Okey, apa yang dimaksudkan dengan meletakkan penanda aras dan juga pengetahuan pembelajaran pelajar pada akhir program latihan? Ia merupakan satu penilaian ataupun tafsiran sumatif, merujuk kepada penilaian pembelajaran dan meringkaskan pembangunan pelajar pada suatu masa tertentu. Selepas tempoh kerja ataupun terlepas tempoh mereka melakukan suatu kerja, contohnya dalam unit selama 2 minggu, pelajar menduduki ujian dan kemudian guru menandakan ujian dan menyerahkan markah. Itu adalah maksud pentafsiran sumatif. Ujian ini bertujuan untuk meringkaskan pembelajaran sehingga tahap tertentu. Ujian ini juga boleh digunakan untuk penilaian diagnostik untuk mengenal pasti sebarang kelemahan dan kemudian membina menggunakan penilaian formatif. Okey. Penilaian sumatif biasanya digunakan untuk merujuk kepada penilaian fal uji pendidikan oleh penyelia masing-masing. Ia dikenakan pada ahli fakulti ataupun guru atau kepada murid-murid dan digunakan secara seragam dengan tujuan mengukur semua anak murid berdasarkan kriteria yang sama untuk menentukan tahap prestasi mereka. Ia bertujuan untuk memenuhi keperluan sekolah atau daerah yang bertanggungjawab dan dilihat sebagai persediaan bagi memulihkan ataupun menaik tahap prestasi mereka, dan dia juga memberi alasan untuk melakukan suatu perkara. Penilaian biasanya dalam bentuk borang, ujian ataupun kuis dan terdiri daripada senarai semak dan kadang-kadang secara ulasan. Penilaian sumatif mempunyai ciri-ciri bagi tafsiran pembelajaran yang berbeza dengan penilaian formatif, iaitu pentafsiran untuk pembelajaran. Ia menyediakan maklumat mengenai keberkesanan produk. Sebagai contoh, adakah pelajar belajar apa yang mereka sepatutnya belajar selepas menggunakan modul pengajaran. Dari satu segi, ia tidak menghiraukan untuk menilai bagaimana mereka lakukannya, tetapi lebih penting lagi dengan melihat prestasi pelajar tersebut. Ia memberikan maklumat mengenai sama ada produk itu mengajar apa yang sepatutnya diajar. Itulah sedikit sebanyak tentang pentafsiran secara sumatif. Okey, seterusnya ialah aplikasi pengetahuan dalam pergerakan domain kognitif. Okey, SK yang terdapat dalam slide ini adalah pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas bola nambah. 2.5 menggunakan pengetahuan konsep pergerakan dan prinsip mekanik dalam kemahiran asas bola tampar. Itu adalah standard kandungan. Bagi standard pembelajaran pula adalah memerihal pemindahan daya semasa melakukan kemahiran servis, menyangga, mengumpat dan merejam. Yang kedua, memerihal lakuan semasa servis, menyangga, mengumpal dan merejam. Dan yang ketiga, mengenal pasti pilihan servis yang sesuai digunakan dalam situasi
permainan, menerangkan faktor-faktor yang membantu rejaman yang berkesan, dan yang akhir sekali adalah menjelaskan permasaan yang sesuai untuk melonjak semasa mengadang. Okey, yang seterusnya adalah tentang kesukanan, iaitu domain afektif. Okey, perkara yang terdapat dalam aspek yang kelima ini ialah tentang standard. SK-nya adalah tentang pengurusan dan keselamatan, iaitu 5.1 mematuhi dan mengamalkan elemen pengurusan dan keselamatan. Yang kedua, 5.2 tanggungjawab kendiri, menunjukkan keyakinan dan tanggungjawab kendiri semasa melakukan aktiviti fizikal. Dan yang ketiga adalah interaksi sosial, berkomunikasi dalam pelbagai cara semasa melakukan aktiviti fizikal. Ini adalah bagi standard-standard kandungan. Okey, untuk standard pembayaran pula ialah untuk bersedia dari segi pakaian, peralatan dan kawasan yang selamat dan sesuai. Yang kedua, mengenal pasti peralatan keselamatan yang boleh mengurangkan risiko kecederaan. Yang seterusnya, berdasarkan aktiviti tertentu, mematuhi langkah-langkah keselamatan semasa melakukan aktiviti fizikal. Yang seterusnya adalah mempamerkan keseronokan semasa melakukan aktiviti, menetapkan matlamat kendiri dalam melakukan aktiviti, melibatkan diri dalam merancang aktiviti fizikal untuk mencapai matlamat, dan membuat keputusan untuk diri sendiri dan orang lain semasa melakukan aktiviti dalam pelbagai situasi. Okey, seterusnya adalah berkomunikasi secara berkesan semasa melakukan aktiviti, memberikan penghargaan terhadap pendapat rakan-rakan yang lain, berinteraksi secara positif dalam pelbagai situasi dalam melakukan aktiviti permainan ataupun perlakuan dalam sukan bola tampar ini sendiri. Okey, ini adalah standard prestasi. Terdapat 6 tahap penguasaan murid dalam melakukan ataupun melakukan perlakuan dalam aktiviti ataupun perlakuan dalam sukan bola tampar. Yang mana kita boleh tengok, kalau di TP6, murid itu sendiri boleh melakukan boleh mengenal pasti. Okey, kesimpulannya adalah merungkai dan merangkai kurikulum ialah sebagai satu proses perancangan dan pengajaran dalam pembelajaran. Merungkai kurikulum ialah menyusun standard kandungan, standard pembelajaran dan standard prestasi ke dalam RPT dan HPH mengikut keupayaan murid selama pelaksanaan PDP dengan menggunakan pedagogi bersesuaian bagi mencapai objektif pembelajaran. Itu sajalah pada pagi ini daripada saya, Muhammad Haikal Berabah Nipah. Sekian, terima kasih.